Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik. Baik, kita akan lihat sambungan daripada bab yang lepas. Untuk hari ini kita akan sambung pada muka surat 11 buku teks. Okey. Muka surat 11. Kita akan lihat apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Umumnya semua orang dah mengetahui sebelum ni, kita dah ada belajar pengetahuan sikit tentang fungsi kuadratik kan. Iaitu kita dah berkenalan dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, so hari ni kita akan tengok lebih jauh lagi apakah fungsi ataupun peranan bagi A ni, bagi B dan bagi C. Okey. Sebelum ni kita belajar tentang perkali kan, nombor yang dekat A, dekat B, dekat C tu. So hari ni kita akan tengok apakah dia punya fungsi dia. Fungsi A tu apa, fungsi B tu apa, fungsi C tu apa. Dan apakah kesan dia pada graf yang akan dihasilkan. Baik, pelajar seharusnya akan dapat menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Baik, yang pertama kita akan tengok nilai A ni. Nilai A ni yang depan ni, yang ni, dia akan menentukan bentuk graf. Macam sebelum ni saya dah bagi tahu kan. Kalau nilai A tu positif, graf dia senyum. Kan, betul tak? Contoh macam ni lah. Kalau 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. So A kat depan ni adalah positif, maka graf dia akan jadi graf senyum. Kalau kalau A tu negatif, graf dia akan jadi masam. So sekarang nilai A tu menentukan bentuk graf lah. Kalau nilai A tu negatif, dia akan jadi graf yang kedua macam ni. Kalau nilai A tu adalah positif, dia akan jadi graf yang pertama macam ni. Cuma sekarang kita tengok, kita ada dua graf kat sini. Okey. Di mana bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Maksudnya, kita pun tengok sini, kita ada dua graf, iaitu graf yang berwarna purple ni, warna ungu ni, dan satu lagi graf yang berwarna hijau. Okey, maksudnya kalau nilai A tu dia makin kecil, contohnya saya buat dua satu adalah 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Satu lagi saya buat besar sikit, 6x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okey, maksud dia dekat sini adalah kalau nilai A tu semakin kecil, dia punya lengkuk tu lagi besar. Dia akan jadi lebar macam ni. Lebar macam ni kan. Yang ni yang saya buat ni sesuailah untuk 6x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Tetapi kalau dia kecil, 6 dengan 2 lagi kecil kan. 2 tu lebih kecil, maka graf 2 tu lebih elok diwakilkan dalam bentuk macam ni. Dia lebih kecil sikit. Maksudnya dia punya lengkung graf tu akan jadi lebih mengecil. Okey. Semakin kecil ni, katalah kita jumpa x kuasa 2 pula tolak 2x tambah 1 kan. Jadi lagi kecil. Okey, maksudnya semakin kecil nilai A tu, okey, semakin lebar kan sebenarnya. Betul tak? Salah ni. Salah. Okey, baik semula kesilapan info. Baik. Semakin lebar kan? Sekejap. Tadi sini 2x kuasa 2, sini 6x kuasa 2. Semakin kecil nilai A, semakin lebar. Maksudnya yang 2 ni, antara 2 dengan 6, 2 paling kecil. Jadi 2 lah yang layak diwakili dalam bentuk graf yang mana hijau. Semakin lebar lah dia. Kalau semakin besar nilai dia, macam 6 ni, dia semakin kecil. Dia semakin kecil sini dia punya ni. Kecil dia punya lengkung ni. Boleh faham tak? Maksudnya, kalau nilai A tu makin kecil, dia punya lebar tu, graf tu akan jadi lebar macam ni. Macam ni lebar macam ni, lebar. Kan? Itu kalau dia punya nilai A tu kecil. Kalau nilai A tu besar, dia punya lebar tu macam ni. Dia macam dia kecil macam ni.
Beritahu beza tak? Macam mana? Respon sikit. Boleh Ustaz. Boleh faham Ha. Faham. Jadi bila nilai A tu kecil, contohnya macam tadi ni kan, 2x kan. So yang dia lebar yang besar ni, bolehlah kita wakilkan dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Sebab nilai A dia ni kecil. Maknanya dia punya lengkung tu besar. Okey. Yang ini bolehlah kita wakilkan dengan 6x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Sebab dia punya A tu lagi besar daripada 2x ni. Kan? Ni 6 lagi besar daripada 2. Jadi dia punya lengkung tu pula lebih kecil. Okey? Boleh So begitulah sebaliknya untuk graf kalau kategori dia A tu negatif. Sama je macam ni kan. Dalam kes ni saya tak nak ulas banyak lah. Dia benda sama je. Graf yang kedua ni. Okey. Graf kedua ni sama je konsep dia dengan yang sini. Cuma bezanya adalah ini bagi graf fungsi yang A dia negatif. Contohnya negatif 4x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. So bila A tu negatif, maka graf dia akan jadi graf masam. Okey, sama macam yang sebelah tadi tu. Cuma kalau dia lebih kecil, semakin kecil nilai A, semakin lebarlah dia punya lengkuk graf. Cuma nak peringatkan di sini, mungkin ramai pelajar terlupa bahawa untuk nombor negatif, antara negatif 4 dengan negatif 2, mana lagi besar? Negatif 2. Negatif 2 lagi besar. Ini bermakna kalau dalam kes ini katalah kita ada dua contoh graf satu yang ni negatif 4x kuasa 2 tambah tolak 3x tambah 2. Satu lagi kita buat negatif 2x kuasa 2 tolak x tambah 1 contoh Jadi antara sekarang ni yang pertama kita ada negatif 4 dan negatif 2 kan. So, mana yang lagi besar? Negatif 2. So bila negatif 2 besar, maknanya dia punya graf tu eloklah kita sesuaikan dengan yang warna purple ni. Okey Manakala bagi negatif 4, oleh kerana dia lebih kecil daripada negatif 2, maka dia lebih sesuai kita wakilkan dengan graf yang berwarna hijau ni. Okey. Sebab semakin kecil nilai A tu, semakin lebar dia punya bukaan lengkung tu. Okey. Semakin besar nilai A dia, semakin macam mana cakap? Semakin mengecil lah dia punya bukaan lengkung tu. Okey, boleh faham Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 12. Okey, tadi tengok nilai A, sekarang tengok nilai B pula. Nilai B akan menentukan apa? Dia akan menentukan paksi simetri. Sebelum ni kita dah belajar, paksi simetri itu adalah paksi yang bila kita buat graf macam ni, lengkung ni, dia potong tengah. Semua tahu kan? Jadi paksi simetri ni biasanya adalah mewakili persamaan bagi X. Sebab dia akan potong dekat paksi X kan. Ni X, ni Y kan. Sini Y. Atas ni Y lah. Y. Jadi biasanya bila ada satu graf fungsi, kita akan potong tengah. Betul-betul tengah Potong tengah itu adalah paksi simetri. Jadi kebiasaannya paksi simetri itu diwakili oleh dalam bentuk persamaan X sama dengan berapa. Berapa kat mana dia potong tu. Katalah dia potong dekat sini paras bukan negatif. Sini katalah paras 4. Maka jawapan kita adalah X sama dengan 4. Ini dipanggil persamaan paksi simetri. Okey dekat mana dia potong lah. So hari ni kita akan tengok bagaimana B itu berperanan menentukan kedudukan graf sama ada kiri atau kanan. Okey, bagi yang atas ni, kita kalau A tu positif. Contoh persamaan saya buat macam ni. Sekejap Contoh persamaan bagi yang atas tu. Kita bagi positif. Sebab dia dah positif kan. Yang ni adalah positif sebab A lebih besar daripada kosong. Positif. Maksudnya contoh 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Ini contoh untuk yang positif. Maka graf dia akan jadi lengkung senyum. Nampak? Senyum, senyum, senyum. Okey. Sekarang ni ada 3 perbezaan. Pertama, kalau B tu pula positif. Ni B lebih besar daripada kosong, maksudnya B tu positif. Yang ni
B negatif, yang ni B tu kosong. Maksudnya apa? Ni B, yang ni. Inilah B, kan? Sekarang ni awak nampak sini adalah positif 3. Maksudnya B tu positif. Kalau saya tukar jadi 2x kuasa 2 tolak 3x, maknanya sekarang ni B tu adalah negatif. Okey, kalau awak jumpa macam ni, 2x kuasa 2 tambah 1 je. Tak ada pun B, maka B tu adalah kosong. Boleh faham? Okey, so inilah dalam bentuk 3 rajah yang diwakilkan. Kalau dia kata B tu positif, maka graf dia akan bergerak ke kiri sikit, nampak ni? Dia akan bergerak ke kiri sikit paksi Y. Dia akan ada ke sebelah kiri. Kalau B tu negatif, dia akan berada ke sebelah kanan sikit, paksi Y. Okey, kalau dia B tu kosong, dia berada tengah-tengah dekat paksi Y. Boleh nampak tak? Boleh faham? Okey, tadi kita tengok A kan, sekarang B pula. Jadi B tu ada 3 keadaan. Kalau B tu positif, macam mana graf tu bergerak? Dia bergerak ke kiri sikit. Kalau B tu negatif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau B tu kosong, dia bergerak stay tengah-tengah. Dia betul-betul tengah-tengah dekat paksi Y. Boleh faham setakat ni? Pak AB. Okey ya? Boleh Ustaz. Baik. Faham. Okey, baik. Sama juga dengan kes kat bawah. Kes kat bawah pula, ini bagi kes A tu negatif. Ni A tu negatif. Contoh persamaan. Katalah negatif 3 X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. Contoh A tu negatif. Inilah A negatif, kan? Okey, bila A negatif, graf dia akan jadi graf masam. Nampak ni? Masam, 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 betul. Okey, cuma bezanya adalah B tu. Sekarang B pula, tengok B ni. B tu sekarang ni main peranan. Ni B Okey, kalau B yang ni dalam kes B tu positif. Ni B tu positif. Maka graf tu akan bergerak ke kanan. Dia lebih ke kanan paksi Y. Kedudukan tu berada di sebelah kanan. Kalau B tu negatif, dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Tapi kalau B tu kosong, dia berada di tengah-tengah paksi Y. Nampak ni, tengah-tengah. Okey, so dalam kes persamaan yang saya bagi ni, oleh kerana awak nampak dia punya B tu negatif 2, maknanya graf ini akan terhasil bergerak ke sebelah kiri sikit. Dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Kalau dekat sini tu positif, dekat B tu positif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau saya buat kosong, maksudnya tak ada B tu. Contoh, negatif 3x kuasa 2, tak ada B, saya terus tambah 3 je. B tak ada. Yang ada A dengan C je. Jadi B tu adalah kosong. Bila B kosong, dia punya graf tu jadi macam ini. Okey, dia akan berada di tengah-tengah paksi Y. Boleh So ni adalah peranan B. Peranan B tu dia menggerakkan graf tu kiri ke kanan ke ataupun stay tengah-tengah. Jadi harap anda boleh faham benda ni. Dia tak perlu hafal, cuma kita kena faham bentuk tu lah. So bila kita buat, nanti kita buat graf, kita kena semak balik lah, betul ke graf aku ni bergerak ke kiri. Cuba tengok B dia. Kalau B tu negatif, tentulah graf tu akan bergerak ke kiri dan sebagainya lah. Tengok pada A juga, dia bergantung pada nilai A tu. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 13. Buku teks muka surat 13. Okey, kali ni kita tengok nilai C pula. Apakah peranan C ni? Peranan C pula, dia menentukan kedudukan pintasan Y. Pintasan Y. Okey, pintasan ni apabila garisan itu kena pada paksi. Okey, dalam kes ni pintasan Y. Secara umum saya buat, katalah kita ada satah macam ni kan. Kita ada X, kita ada Y kan. Pintasan alamak. Tulis Y pun tak betul ni. Okey, pintasan Y tu apabila garisan, satu garisan yang kena pada paksi Y. Ni lah dipanggil pintasan. Pintasan Y namanya. Okey Allah, hilang dah. Okey. Okey, ni dah dipanggil pintasan Y. Okey, walaupun dia kena sikit, asalkan kena je paksi Y tu dah dikira sebagai pintasan Y. Okey, kalau dia kena kat paksi X dipanggil pintasan X. Okey Okey, sekarang ni dalam kes ni cuba tengok. Kita ada dua rajah, dua graf ni.
Yang inilah dipanggil pintasan Y. Yang ni pun sama, pintasan Y. Apabila garisan lengkung graf tu kena ataupun dia memotong pada paksi Y. Okey, mungkin ramai keliru, saya sebut Y tapi kat sini fx. Okey, perasan tak? Yang ni sebenarnya adalah Y. Cuma bila sebut fungsi, bila sebut fungsi kuadratik, yang Y tu kita labelkan sebagai fx. Boleh faham? Fx ke gx ke kan? Okey. Jadi sebenarnya adalah Y. Okey, cuma bila kita sebut dalam fungsi, maka yang Y tu akan ditukar menjadi fx. Boleh so bila fx awak kena ingatlah tu Y sebenarnya. Cuma x ni kekal x lah. Yang ni, x ni memang kekal x, dia tak berubah. Okey. So sekarang bila dikata bila dikata A tu negatif. Ni negatif Bila A tu negatif, memanglah graf jadi masam. Okey, maka pintasan dia akan jadi macam ni, lebih kurang. Okey dekat sinilah. Begitu juga dengan kalau A tu positif, graf akan jadi senyum dan pintasan Y dia dekat sini. Lebih kurang sama macam sebelah, sama je, cuma bentuk graf tu berlainan. Okey, cuma dia memintas dekat paksi X, dan pintasan Y itu selalunya kita label sebagai C. Apa dalam arti kata lain, maksudnya kalau saya tulis persamaan contohnya graf fungsi bagi 3x kuasa 2 tambah x tolak 1. Okey, A itu positif, maka graf fungsi dia macam ni lah. Lengkung dia senyum kan, bentuk dia senyum. Okey, dan cuba tengok ni, ujung ni negatif 1 kan. Negatif 1 ni adalah C lah. Maksud dia apa? Maksudnya pintasan tu adalah, ni negatif pula sebab ni kat atas kan, tukar tambah 1, tambah 1. Jadi maksudnya yang hujung ni adalah nilai C. Maksud dia apa? Graf ini memotong dekat paksi Y pada kedudukan C ni 1. Boleh? Kalau saya tukar belakang ni, katalah saya buat 7 lah, 7. 7 maknanya dia pergi atas lagi. Mungkin 7 kat sini kot, 7 sini. Maka graf tu akan potong macam ni. Boleh? Okey. Nilai belakang C ni menunjukkan dekat mana dia pintas dekat paksi Y tu. Kalau dia tinggi nilai tu, lagi kat atas lah graf tu. Okey, kalau dia negatif, dia ke bawah. Dan dia boleh negatif graf ni boleh jadi negatif, boleh ke paras negatif. Contoh kalau saya buat benda lain bagi anda faham lebih jelas. Katalah saya buat macam ni ni X, ni Y. Sini saya letak negatif 2 contoh Jadi persamaan yang mungkin terhasil, saya buat baru bagi awak nampak. Contohnya 3x kuasa 2 contoh ataupun cuba macam ni lah, tolak 2 je, tak ada B. Kita ada A dengan C je. Okey jadi pertama tengok A dia adalah positif, jadi dia mestilah lengkung dia macam ni kan, senyum. B tak ada, B kosong. Jadi kalau kita belajar tadi, bila B kosong dia akan memotong pada paksi ni kan. Macam ni kan, paksi Y. Okey. Jadi cuba tengok ni, C dia negatif 2. Maksudnya graf tu akan memotong dekat macam ni. Dia kena kat sini. Dia mesti potong kat situ. Okey. Jadi dia punya graf tu akan memotong dekat paksi Y pada kedudukan negatif 2, sebab C tu menentukan dekat mana pintasan tu berlaku. Okey, ni kan paksi Y ni. Ni paksi Y ni kan. Ni paksi Y. Negatif 2 kat sini kan, maka dia kena potong kat situ. Okey? Boleh faham setakat ni? Okey Boleh. Maknanya kalau C tu nilai dia positif, lebih tinggi lebih tinggi. Kalau katalah C tu positif 10 contohnya, lebih tinggilah graf tu ke atas. Graf tu akan bergerak ke atas, lebih tinggi. Kalau nilai C tu negatif, dia akan pergi ke bawah, Okey nampak Okey. Kesimpulannya adalah kalau tadi B, fungsi B adalah menggerakkan graf tu ke kiri ke kanan, kiri kanan tengah-tengah. Tapi untuk C pula dia akan menggerakkan graf atas ke bawah. Okey, kalau nilai tu positif, dia akan bergerakkan graf tu ke atas. Kalau nilai C tu negatif, dia akan gerakkan graf tu ke bawah. Boleh? Baik, kita pergi seterusnya.
Okey. Setakat ini ada nak soalan? Ada nak bertanya tak? Ada soalan nak tanya? Silakan. Saya buka soalan. 1 minit. Kalau ingin bertanya, mana yang tak faham ke? Kita akan sambung seterusnya bab yang muka surat 13. Ada yang nak tanya? Tak ada Okey. Baik, kalau tak ada kita pergi muka surat 13, contoh yang kedua. Muka surat 13 contoh yang kedua. Fungsi kuadratik f(x). Tengok bila sebut fungsi kan. Bila sebut fungsi, dia mesti mula dengan fx. Boleh? Kalau saya sebut persamaan, dia tak ada fx tu. Dia akan jadi macam ni. Y sama dengan, contoh tapi benda yang sama. X kuasa 2 tolak 3x tambah C. Yang ni kita panggil dia persamaan. Boleh? Okey. Tapi kalau saya tulis sini fx, kita panggil dia adalah fungsi kuadratik. Boleh Tapi benda yang samalah. Y dan fx ni adalah benda yang sama. Okey, baik. Dia kata fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah C. C dia tak bagi nilai C tak bagi nilai. Melalui titik A. Seperti di bawah. Kita nilai C bagi setiap kes yang berikut. Okey, baik. Cuba tengok. Yang ni kena faham betul-betul. Dia bagi titik A 0, 4. Kita tahu dah. Ini 0 ni adalah X, Y ni adalah 4. Boleh? Bila setiap kali awak dapat titik koordinat, kan, awak kena label siap-siap supaya kita tak lupa. Mesti X dulu baru Y. Jadi X 0, Y 4. Kita tengok penyelesaian dia. Dia kata apa? Dia kata tak ada pengiraan pun. Dia kata titik A04 ni berada pada paksi Y, maka nilai C tu 4. Macam mana kita nak faham? Senang sangat dia punya jawapan kan. Sedangkan kita pun tak faham macam mana. Maksud dia macam mana? Maksud dia titik A04 tu, cuba tengok balik. Macam mana kita kedudukan titik A04? Ni X, ni Y. Kan? 04 kat mana? Katalah ni 0. Ni 1, ni 2 lah. Negatif 1, negatif 2. Ni 1, positif. Ni 1, ni 2. Okey, 4 lagi tinggi lah. Buat sikit, kanan sikit lagi. Ni 2, ni 3, ni 4. Okey 04 akan berada di, kita baca X0 kan, X0 Y4, maknanya sini lah. Ni. Betul tak? Berada di atas paksi Y, betul? Itu dia kata tadi ni, berada di atas paksi Y. Sebab 04 tu, kita punya plot tu dekat atas betul tu atas paksi Y. Kan 04. Maka dikata nilai C tu 4. Betul lah kan? C kan pentasan Y. Maksudnya fungsi tu akan, kalau ni positif positif kan, dia akan bergerak macam ni, lebih kurang macam ni. Macam ni. Alamak. Inilah bila pakai freehand macam ni. Macam ni lah lebih kurang lah maknanya dia pintas dekat 4 tu. Sebab C ni 4, sini mewakili pintasan Y. Boleh faham? Okey sebab tu dia kata tadi titik A04 berada di paksi Y, maka nilai C dia adalah 4. Boleh ataupun nak senang cerita, tengok, kita boleh tengok kat sini nilai Y dia 4 kan. Ni 0, ni 4. Tentulah dia akan parking dekat titik paksi Y, kedudukan dia 4. Okey kita tengok contoh soalan B pula. A negatif 1, 3. Ni X, ini Y. Okey. So yang ni kena buat jalan kerja sebab kita nak tengok kedudukan yang sebenar. Pertama sekali, gantikan X, gantikan Y. Macam nak ganti? Kita ada persamaan iaitu X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Tapi kena ingat sebelum tu ada fx ini. Fx ini macam tadi saya dah bagi tahu bahawa fx tu dengan y sama kan. Maka gantikan fx ni dengan nilai y. Maka y mana y kita? Y kita ni kan. 3 kan. Letakkan 3 kat sini. Sama dengan yang x, ambil negatif 1 ni. Ganti kat sini. Negatif 1 kuasa 2 tolak 3 negatif 1. Gantikan x tu negatif 1 tambah c. So cuba selesaikan. Kita pindah daripada ini. Selesaikan yang ni. Lepas tu pindah ke sebelah kiri. Kita akan dapat C kita sama dengan negatif 1. Okey Jadi anda, saya minta kalau boleh nanti cuba benda ni kena kira, jangan tengok je. Kena cuba kira, pastikan dapat tak C negatif 1 ni. Okey okey. So bila kita kira betul, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang sama. C sama dengan negatif 1. Okey. Maknanya apa maksudnya? Maksudnya adalah
pintasan graf tu akan berlaku pada kedudukan y negatif 1. Dekat sini. Mungkin graf tu macam ni lebih kurang dia akan macam ni. Macam tu lah lebih kurang. Okey, dia kena dekat lengkung graf tu kena dekat y negatif 1. Okey, sebab C tu negatif 1. Sinilah C dia, kedudukan C dia. Boleh? Jelas Ada soalan tanya? Silakan. Rasa mana tak faham ke? Boleh ke 4AB? Boleh setakat ni? Boleh, Ustaz. Boleh Ustaz. Harap faham Kalau tak faham boleh tanya Baik, kita akan pergi seterusnya muka surat 14. Muka surat 14. Okey. Contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Okey Sekarang ada dua pula. Ada fx, ada gx. Dua-dua tu adalah y. Okey. Cuma kenapa ada g? Sebab ada dua graf. Nampak ni? Satu yang warna purple ni, satu lagi warna biru kan. Ada dua graf. Jadi terpaksa pakai huruf lain. Satu fx, satu lagi kalau ada lagi graf kedua gx. Kalau ada lagi graf ketiga mungkin pakai huruf lain kan. Tapi benda ni adalah sama, y juga Okey. So sekarang ni apa maksudnya? Yang dilukis pada paksi yang sama. Okey. Maksudnya pada paksi y yang sama lah ni Nyatakan julat nilai P. Padam balik sekejap. Nyatakan julat nilai P, berikan justifikasi anda. Okey. Sekarang dikata ada dua graf kat sini. Okey, yang warna purple ni adalah graf fungsi yang ni Yang ni adalah graf fungsi bagi fx 3x cos 2 tolak 4. Yang ni. Manakala yang biru kat bawah yang lebar ni yang besar ni adalah untuk graf fungsi gx sama dengan px cos 2 tolak 4. Dia suruh tanya julat. Okey. Cuba tengok sekarang saya padam balik yang ni. Sekarang ni dia tengok P tu kan. Dia kata julat dia adalah antara 0 hingga 3. Ni julat ni cara baca dia adalah, maksudnya adalah julat P adalah antara 0 hingga 3. Itu cara baca julat. Okey, macam mana dapat yang tu? Cuba tengok sini. Tengok A dia. Yang ni A dia apa? A dia adalah P kan. Yang ni A dia adalah 3 kan. So maksudnya dia tengok bukaan lengkung graf tu. Kalau kita start pada sini kan kosong. Ni start kosong kan, sini kosong. Kan paksi y ni kan kosong. Alamak. Saya ingat paksi y ni kan kosong. Dia start dah kosong kan. Kalau dia makin buka ke kiri, buka ke kanan, buka ke kiri, buka ke kanan, paling tinggi pun yang luar ni adalah 3, betul tak? 3 ni. Jadi tentulah kita start P tu julat dia antara kosong sebab dia start pada paksi y ni kosong. Lepas tu dia akan mula buka sampai maksimum kita akan jumpa yang graf yang besar ni. Graf yang besar ni nilai A dia 3. So paling besar pun dia akan jumpa 3 lah. Sebab tu julat dia kita akan tulis kosong antara 0 hingga 3. Boleh? Kalaulah saya tukar persamaan ini jadi 8x kuasa 2 tolak 4, maka kita akan tukarlah kat sini jadi 4. Jadi 8. Okey, sebab ni A dia 8. Boleh faham ke? Okey, soalan? Boleh faham? Okey ke? Senyap ke? Pak Ibi, mana Pak Ibi? Faham, Ustaz. Boleh faham Faham Ustaz. Betul faham ni? Ni faham ni? Alhamdulillah faham Ustaz. Boleh faham Boleh. Faham, Ustaz. Boleh. Baik, sekarang cuba tengok tutorial tutorial bawah ni. Praktiskan diri 1.1c. Soalan 1 muka surat 14. Okey, jadi buat yang tu tanda dulu. Praktiskan diri 1.1c, soalan pertama muka surat 14. Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 15. Buku teks muka surat 15. Kita akan tengok bagaimana membentuk fungsi kuadratik berdasarkan satu situasi dan seterusnya menghubung kaitkannya dengan persamaan kuadratik. Bagaimana nak dapat bentuk persamaan kuadratik berdasarkan satu situasi. Contoh keempat, Encik Ganesha merancang untuk membuat dua jenis kad. Okey, yang digunakan untuk aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah.
Pertama kita ada kad yang pertama, saiz dia macam ni. X darab X. Kad yang kedua, saiz dia macam ni. 2X tambah 1 darab dengan X. Semua orang tahu, bila nak cari luas sebuah segi empat adalah, formula dia apa? Formula dia. Apa formula bagi luas segi empat? Pak Ibi? Panjang darab lebar. Panjang darab dengan lebar. Jadi ini formula bagi luas untuk segi empat. Soalan pertama dia kata bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini dalam unit, dalam bentuk L lah, LCM persegi dalam sebutan X. Okey, so kita akan buat macam mana? Cuba tengok sini. Yang ni dikata kenapa X kuasa 2? Sebab yang pertama ni adalah untuk kad yang pertama ni lah. Okey, jadi untuk luas bagi kad yang pertama adalah X darab X. X darab dengan X, panjang darab lebar kan? Kita akan dapat X kuasa 2. Sebab tu kalau dapat tengok sini, X kuasa 2. Okey, yang kedua ni pula mana datang ni? Okey, tentulah yang ini pula, kad yang kedua lah. Kad yang kedua panjang kali lebar, iaitu X darab 2X tambah 1. Sebab tu orang nampak dia macam ni. Okey, so tambahkanlah luas yang kad pertama ni, luas kad pertama ni tambah dengan kad yang kedua. Okey, luas kad yang pertama ni tambah dengan luas yang kad yang kedua, maka kita akan dapat bentuk macam ni. Sekarang cuba tengok bila kita buat macam ni, X kuasa 2 tambah X kurungan 2X tambah 1. Okey so ini biasalah X kuasa 2. Yang ini pula X ni akan darab dalam, betul? X darab 2X kita akan dapat dapat apa? X darab 2X jadi apa? Pak Ibi? 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Lepas tu X ni akan darab dengan belakang pula, maka tambah X saja. Okey, so kita boleh pemudahkan. Mana boleh pemudahkan yang ni? Sebab dia sama kuasa. Kuasa 2, kuasa 2. Tetapi X kuasa 2 ni tak boleh dipemudahkan dengan X. Sebab X ini adalah kuasa 1. Tak sama kuasa, tak boleh. Jadi kita boleh pemudahkan yang ni lah. X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2, kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah dengan X. Inilah ungkapan yang kita dapat. Okey. Baik, tengok contoh yang kedua. Diberi soalan kedua Okey, diberi jumlah luas kedua-dua kad adalah 114 cm persegi. Bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Okey, dia bagi dua arah, iaitu 114. Tulislah macam ni. Okey, ambil tadi persamaan tadi, 3X kuasa 2 tambah X letak sebelah kanan. Jumlah luas kalau dia bagi letak sebelah kiri. Lebih senang lah. So apa nak kita buat? Kita bawa masuk ke dalam join dia sebelah sini. Maka kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah X 114 ni letak belakang. Tolak 114 sebab dia sebenarnya asalnya adalah positif kan. Bila pindah jadi negatif. Maka inilah kita punya persamaan. Oleh kerana dia nak persamaan, mesti ada kosong sini. Wajib ada kosong Kalau dia tak ada sama dengan kosong, itu dipanggil ungkapan kuadratik. Kalau dia ada sama dengan kosong, kita panggil dia persamaan. Oleh kerana dalam soalan dia nak apa tau? Dia nak persamaan kuadratik. Maka wajib tulis sama dengan kosong kat sini. Itu baru betul persamaan. Jadi kalau pelajar tulis tak ada kosong, itu adalah ungkapan. Jadi menyalahi dari segi soalan lah. Okey, baik, kita pergi soalan seterusnya. Oh, lupa ya, ada latihan. Okey. Okey, tutorial saya ni tolong tanda kat buku teks. Praktiskan diri 1/1D. 1/1D soalan pertama muka surat 15. Okey. Praktiskan diri 1/1D soalan 1 muka surat 15. Kita pergi yang seterusnya. Muka surat 16 hingga 18. Okey pelajar seharusnya dapat menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. Apakah yang anda faham tentang maksud punca satu persamaan kuadratik? Baik, kita tengok. Okey, terdapat satu atau dua nilai boleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Nilai-nilai boleh ubah itu yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca. Dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Kita tengok contoh. Okey. Ringkasnya adalah bila awak tengok graf ini, dua graf ni kan. Cuba awak tengok lengkung graf ini kan. Ada dua tempat yang dia bersilang dengan paksi X. Nampak tak? Sini satu kan? Sini satu, betul tak?
maka itulah dipanggil punca. Sama jugalah graf kedua ni. Lengkung graf ini yang merah ni, kalau saya buat macam ni, awak nampak tak dia bersilang dekat pasi X, dua tempat. Satu dekat sini, satu dekat sini, betul? Maka ni dipanggil punca. Punca bagi persamaan kuadratik. Boleh faham? Okey, okey, kita pergi seterusnya. Contoh yang kelima. Buku teks muka surat 18. Bagi setiap fungsi kuadratik di bawah. Okey. Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Tanda dan nyatakan punca. Okey. So, bila graf ini kita nampak dah, dia siap lukis dah. Dia akan bersilang dua tempat dekat pasi X. Satu dekat sini kan. Nampak ni. Okey. Satu lagi kat sini, betul? Tanda lah. Tanda kita buat lah. Tanda star tu kan. Kemudian berapakah nilai tu? Okey, sama juga macam ni lah soalan B. Bila graf ni dah siap lukis, kita akan dapati bahawa dia bersilang dua tempat pada pasi X. Sini satu, sini satu. Tandakan dia, kemudian tengok apakah punca dia. Punca dia yang sini adalah negatif 4, X negatif 4. Sini adalah negatif 1.5. Boleh So kita kena pandai baca graf 1.5. Sini 1.5 Ini pula adalah punca pertama adalah X negatif 1. Satu lagi adalah punca dia X 4. Okey. Okey. Ada kemungkinan besar punca tu satu negatif, satu positif. Tengok satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Okey, dia bergantung pada bukaan graf tu. Kalau lagi besar dia buka, memang banyak nilai kita dapat. Negatif satu, positif satu. Okey, tapi ada kemungkinan juga dua-dua tu positif. Macam ni kalau dua-dua positif. Kalau dua-dua tu positif, mungkinlah graf tu akan jadi macam ni. Contoh macam ni. Macam ni. Ini kes dua-dua positif sebab dia memotong dua-dua dekat pasi X belah positif. Sini satu, sini satu. Yang ni kes yang dua-dua tu positif. Mungkin juga dua-dua negatif kalau graf tu terus ke kiri. Okey? Boleh faham Situasi berbeza. Dalam kes awak tengok dalam graf ini dekat muka surat 18 ni. Okey, kita akan dapat dua nilai. Satu negatif, satu positif sebab dia macam neutral lah. Dia ada kena negatif, ada kena positif. Tapi jangan fikir dua-dua tu macam tu je. Ada kemungkinan dua-dua punca positif, dua-dua punca negatif. Bergantung pada graf itu. Okey Boleh faham setakat ni? Ada soalan? Silakan kalau nak bertanya. Kita pergi ke surat seterusnya 19. Okey, buku teks muka surat 19. Okey, contoh yang ke-6. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Baik, diberi persamaan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Soalan A. Saban kosong. Diberi dua punca ni. Satu x1, satu lagi x3. Untuk menentukan dia punca ataupun tidak, kita kena uji dia dengan pengiraan. Okey? So, macam ni. Saya nak awak biasakan, bila tulis persamaan, 2x kuasa 2 tambah, tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Boleh tak kita biasakan diri bahawa yang ini adalah sebelah kiri, yang ni adalah sebelah kanan. Okey, biasakan So bila ini sebelah kiri, kita kena buat pengiraan di sebelah kiri ni, tengok sebelah kanan sama tak? Sebelah kanan ni akan jadi kosong je. Kosong lah. Okey, sekarang apa nak kena buat? Sebelah kiri ni kita gantikan x tu 1. Maksudnya 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 7 kurungan 1 tambah 3. Gantikan x tu 1. Okey, so bila kita dah kira betul-betul jangan kira salah pula. Kira betul-betul, anda akan dapati bahawa sebelah kiri tu adalah negatif 2. Kan? Negatif 2. Okey negatif 2. Jadi masa ni kita buat perbandingan. Sebelah kiri ni negatif 2, sebelah kanan kosong. Jadi tak sama. Kalau tak dapat kosong, tak sama dengan kosong, maka kita anggap sebagai bukan punca. Dia adalah bukan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan.
Okey Cuba kita test yang kedua pula. Okey. Kita test yang kedua. Malam ni ya. Test yang kedua. Kali ni kita gantikan X tu dengan 3. Maksudnya 2 kurungan 3 kuasa 2 tolak 7 kurungan 3 tambah 3. Kosong. Selesaikan yang ini, awak akan dapati bahawa awak akan dapat kosong. Awak akan dapat sini kosong, sebelah kanan kosong. Bandingkan dua-dua kosong. Bila dua-dua kosong, barulah dikatakan sebagai punca. Maksudnya sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti sama. Kosong lah. Baru dikatakan sebagai punca persamaan kuadratik. Kalau kiri tak sama dengan kanan, maka bukanlah punca persamaan kuadratik. Boleh? Okey Kita pergi tengok B pula. Okey B. Okey B, tengok B. Okey B pula. Sama juga, dia bagi persamaan macam ni, kita pun test lah. Jajang. Yang ni 3 ni. Ni so ada 3 situ. Okey. Sebelah kiri adalah 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5. Sebelah kanan kita ada 3. Maksudnya kita kena sama dengan 3 lah. Okey kita kena pastikan sebelah kiri tu sama dengan 3. Baru dikatakan punca. Kita test. Dia bagi x1, satu lagi x dengan 1/3. So kita ganti nilai. Okey, ganti nilai. Pertama ganti dengan 1. Kita akan dapat 1. Okey Jadi sebelah kiri 1, sebelah kanan 3. Ni 3 kan? Tengok ni. Ni 3 kan? Sebelah kiri, ni kiri. Ni kanan. Kanan 3, kiri 1. Jadi tak sama. Bila tak sama, dia adalah bukan punca. Okey? Cuba test yang kedua pula. Gantikan x nanti x dengan 1/3. Bila ganti nilai x 1/3, kita akan dapati bahawa sebelah kiri kita adalah 3. Kiri adalah 3. Sebelah kanan adalah 3. Sama kan? So bila sama, maka barulah dikatakan sebagai punca. Maknanya x 1/3 ini dikatakan punca bagi persamaan 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Boleh? Kesimpulannya adalah persamaan sebelah kiri itu kita kena ganti nilai yang dibagi. Lepas tu kita tengok apakah nombor di sebelah kanan. Okey, dan kita kena uji ganti nilai x. Kita kena pastikan bahawa sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri 3, sebelah kanan pun mesti 3. Kalau sebelah kiri kosong, kanan pun mesti kosong. Kalau sama, barulah dikatakan punca. Kalau tak sama, tidak dikatakan punca bagi persamaan itu. Boleh faham? Jadi tutorial nak bagi faham ni, kena buat tutorial dulu. Tutorial praktis kendiri 1/1i soalan 1 dan 2 muka surat 20. Okey, praktis kendiri 1/1i soalan 1 dan 2 muka surat 20. Baik, ada soalan? Silakan, saya buka soalan sekarang. Ada tak nak tanya? 4AB. Oh, 4AB. Macam mana? Okey. Okey, Ustaz. Setakat ni faham Boleh, Ustaz. Boleh faham Boleh. Faham. Okey. Baik, jangan lupa buat latihan yang saya bagi tu, nanti kita akan bincang pada sesi akan datang. Baik, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe at home. Jumpa lagi semua. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Terima kasih. Sama.